dan salam sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Bersua lagi dengan saya Cikgu Mali. Kali ini saya bawakan tajuk pengiraan cukai pendapatan iaitu bab 4 tingkatan 5. Okey, lanjutan daripada siri yang sebelum ini, iaitu hari ini saya nak terangkan berkaitan dengan potongan cukai bulanan ataupun dalam ringkasnya disebut sebagai PCB. PCB ialah potongan pendapatan iaitu saraan pekerja untuk bayaran cukai pendapatan bagi tahun semasa. Potongan bulanan ke atas gaji adalah berdasarkan kepada jadual potongan cukai bulanan ataupun kaedah pengiraan berkomputer PCB yang mana ia disediakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Saraan bulanan iaitu potongan pendapatan ini yang minimum layak untuk potongan cukai bulanan iaitu PCB selepas ditolak KWSP ialah terbahagi kepada dua, iaitu sekiranya individu itu masih bujang maka pendapatannya saraan bulanannya adalah RM2,851 barulah layak untuk dibuat potongan cukai berjadual. Bulanan. Kemudian satu lagi ialah individu yang berkahwin yang mana pasangannya tidak bekerja. Jadi saraan bulanan minimum yang boleh dikenakan PCB ialah RM3,851. Jadi ini bermakna jika mereka mempunyai pendapatan kurang ataupun dipanggil potongan pendapatan kurang daripada 2,851 untuk yang bujang ataupun yang telah berkahwin ini kurang dari 3,851, maka mereka tidak layak dikenakan PCB iaitu potongan cukai bulanan. Dan nilai kedua-dua nilai ini adalah tertakluk kepada perubahan. Mungkin akan berubah dari semasa ke semasa. Sekiranya PCB potongan cukai bulanan itu kurang dari cukai yang perlu dibayar, maka bahaginya iaitu yang terkurang bayar itu kita dapati iaitu dari cukai yang perlu dibayar tolak dengan potongan cukai bulanan ini dan bahaginya yang tidak mencukupi itu perlu dibayar oleh individu berkenaan ke Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kes yang kedua, jika PCB iaitu potongan cukai bulanan berlebih daripada cukai yang perlu dibayar, maka akan berlaku lebihan potongan, iaitu yang mana PCB tolak dengan cukai yang perlu dibayar, yang mana lebihan ini akan dipulangkan semula oleh LHDN kepada individu berkenaan. Yang ini dipulangkan semula bahaginya. LHDN akan memulangkan semula baki lebihan potongan ini kepada individu berkenaan. Dalam contoh yang pertama ini, Encik Lim dia mempunyai gaji tahunan iaitu sebanyak RM74,000. Pelepasan cukai ialah RM9,000. Insurans campur dengan KWSP-nya RM7,000, insurans perubatan RM1,325, rawatan perubatan ibu ialah RM1,250 dan derma kebajikannya pada pusat kebajikan yang diluluskan ialah RM1,000. Dan Encik Lim juga membuat potongan gaji melalui PCB setiap bulan sebanyak RM180. Soalannya, hitung cukai pendapatan Encik Lim dan adakah PCB yang dibuat sebanyak RM180 sebulan ini adakah mencukupi ataupun terkurang bayar. Berdasarkan kepada maklumat tadi, kita boleh buat 3 pembahagian, iaitu yang pertama, gaji tahunan ini iaitu RM74,000 adalah merupakan jumlah pendapatan. Kemudian derma kebajikan ini adalah dalam kategori pengecualian cukai. Dan yang selain daripada itu, pelepasan cukai, insurans dan juga rawatan perubatan adalah di bawah pelepasan cukai. Jadi untuk mengira pendapatan bercukai Encik Lim ialah jumlah pendapatan keseluruhan iaitu RM74,000 ditolak dengan pengecualian cukai RM1,000
Okey, kemudian ditolak lagi dengan pelepasan cukai. Hasil tambah 9,000, 7,000, 1,325 dan 1,250. Jadi saya tambahkan semuanya iaitu 9,000 tambah dengan 7,000 tambah lagi 1,325 tambah lagi dengan 1,250. Okey, ini ialah jumlah pelepasan cukai. Jadi kita tolak dengan jumlah pelepasan cukai 18,575. Okey. Jadi keseluruhannya pendapatan bercukainya 74,000 tolak dengan 1,000 iaitu pengecualian cukai, tolak lagi dengan 18,575. Okey, jadi pendapatan bercukai untuk Encik Lim ialah RM 54,425. Untuk mengira cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Lim, jadi kita perlu merujuk kepada banjaran pendapatan bercukai yang dalam bentuk jadual ini. Okey, jadi 54,425 dia terletak di antara 50,001 hingga 70,000. Okey, dengan pengiraannya kalau 50,000 yang pertama dia perlu bayar 1,800, 20,000 yang berikutnya ialah 14% daripada bakinya itu nanti. Okey, jadi saya tunjukkan di sini cara pengiraannya. Cukai bagi 50,000 yang pertama, jadi Encik Lim dah memang kena bayar RM1,800. Okey, sekarang kita lihat berapa baki lagi. Iaitu dengan kita tolakkan 54,425, tolakkan 50,000 sebab 50,000 ni dah anggap dah yang pertama tadi dah dikenakan cukai 1,800. Jadi bakinya itu kita darabkan dengan 14%. Ya. Jadi kita dapati nilainya di sini ialah RM619.50. Tiada rebate yang boleh dikenakan sebab pendapatan Encik Lim ini adalah melebihi daripada 35,000 dan juga Encik Lim tidak membayar zakat sebab rebate ada dua kategori sahaja, sama ada pendapatan kurang daripada 35,000 dan juga untuk bayaran zakat. Jadi jumlah pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Lim ialah cukai yang permulaan ini, okey, iaitu RM1,800 tambah lagi dengan baki berikutnya iaitu RM61950 dan nilainya adalah bersamaan dengan RM2419.50. Encik Lim juga ada membuat potongan cukai bulanan daripada gajinya setiap bulan iaitu sebanyak 180. Okey, kita tengok adakah RM180 ni mencukupi untuk membayar cukai pendapatannya. Okey. Iaitu di sini jadi potongan cukai bulanannya iaitu 180 ini kita darabkan dengan 12. Jadi kita dapati nilai PCB-nya totalnya ialah RM202,160. Jadi jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayarnya adalah sebanyak RM2,419.50 dan potongan cukai bulanannya totalnya ialah RM2,160. Jadi kita dapati yang dia buat potongan tiap-tiap bulan ini adalah terkurang bayar. Okey, jadi kalau terkurang bayar tadi bermaksud yang ini, iaitu PCB kurang daripada cukai yang perlu dibayar. Kategori yang ini. Jadi bakinya itu iaitu cukai tolak dengan PCB. Bayaran bakinya itu perlu dibayar ke LHDN. Pengiraannya ialah untuk mengira baki, cukai yang perlu dibayar iaitu RM2,419.50 ditolakkan dengan potongan cukai bulanannya PCB iaitu RM2,160. Jadi kita dapati nilai baki yang terkurang bayar itu adalah sebanyak RM259.50. Jadi dalam kes ini Encik Lim perlu membuat pembayaran sebanyak RM259.50 kepada LHDN.
Jadi ini dia perlu bayar ke LHDN. Apa dia LHDN? Lembaga Hasil Dalam Negeri. Sebab apa dia perlu bayar? Sebab PCB yang dipotong, ini PCB yang dipotong setiap bulan ini tidak mencukupi untuk membayar cukai pendapatan dia yang sepatutnya. Okey, jadi itulah dia penerangan saya berkaitan dengan PCB, potongan cukai bulanan.